Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video sebelum ini, kita dah tengok satu video eksperimen untuk aktiviti 1A, pemindahan elektron pada satu jarak. Lepas tu saya dah terangkan apa yang berlaku dalam redox yang berlaku dekat dalam tube U tu. Okey, sekarang kita nak tengok soalan SPM sebenar, iaitu pada tahun 2019, soalan 7C, berkaitan dengan pemindahan elektron pada satu jarak ni. Okey, soalan SPM ada dua dari tahun 2013 hingga 2020 yang saya tengok. Ada dua kali appear soalan ini. Satu pada tahun 2019 yang ini, satu lagi pada tahun 2017. Yang 2017 tu minta you untuk tulis prosedur eksperimen, which kita akan tengok dalam video yang seterusnya. Ini berkaitan dengan kertas 2 ya. So dalam kertas 1 ada je lah soalan tu throughout 2013 sampai 2020, which saya tak analyse pun. Yang saya tengok hanyalah kertas 2. Okey, so kita baca soalan ini. Satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji tindak balas redox melalui pemindahan elektron pada satu jarak. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam jadual 3. Okey, so dia ada beri kat sini larutan X. Okey, dan juga air bromin. Lepas tu dia kata untuk larutan X, apa yang berlaku adalah larutan hijau bertukar menjadi perang. Apabila larutan natrium hidroksida ditambah, mendakan perang terbentuk. Okey. So kita bila nampak hijau ni, kita ada satu je ion ada dalam kepala, iaitu ion ferrum 2. Macam mana saya tahu? Ini adalah benda yang kita pelajari dari bab asid, base dan garam. Dalam topik garam tu lah ada warna-warna yang kita kena ingat tu kan. Okey, so Fe2 positif adalah berwarna hijau. Yang warna perang ni siapa? Fe3 positif. So bermaksud kita tahu larutan X ni asalnya warna hijau, kemudian dia bertukar menjadi perang. So kalau kita tulis, dia akan jadi Fe2 positif menjadi Fe3 positif. Okey, kita tengok dia ni 2 positif charge dia. Lepas tu dia jadi 3 positif. Maksudnya ion Fe2 positif ni telah derma elektron. Itu yang dia jadi semakin positif. Ingat saya sebut dia semakin positif tu maksudnya dia banyak derma elektron lah. Okey. So boleh ke kita tulis persamaan ni macam ni? Kita tak boleh tulis macam ni sebab ada negatif kat sini. So kita ubahlah. Fe2 positif jadi Fe3 positif dan kita pindahkan elektron ke kanan. So tadi kita sebut Fe2 positif telah buat apa? Fe2 positif telah mengalami pengoksidaan sebab Fe2 positif derma elektron. Jadi Fe2 positif adalah ejen penurunan. Okey. So bila dia dah derma elektron, elektron tu sampailah dekat elektrod yang sebelah kanan ni. Lepas tu elektrod ini tercelup dalam air bromin. Okey. So apa yang berlaku adalah air bromin akan terima elektron dan menjadi ion bromida. Itu yang berlaku. Sebabnya tadi kalau Fe2 positif dah derma elektron, mesti air bromin tu terima elektron pula lah kan. Okay, dan kita akan tulis ini. Bromin ini mengalami penurunan dan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey. Itu benda-benda yang kita boleh tulis lah. Conteng dululah pada rajah tu. Nanti baru kita jawab soalan Okey, lagi apa yang kita boleh cerita? Itulah. Yang seterusnya, kita tengok set 2. Okey, kita tengok set 2. Dia ada larutan Y dan juga larutan kalium manganat 7 berasid. Okey. Dia sebut dekat sini untuk larutan Y, apa yang berlaku adalah larutan tidak berwarna berubah menjadi perang. So dalam video saya yang sebelum ini, saya ada sebut larutan tidak berwarna berubah menjadi perang ni siapa? Larutan yang berubah menjadi perang ini adalah iodin. Kenapa saya je? Iodin. So yang tidak berwarna ni adalah ion iodida. Sebenarnya semua ion halida tidak berwarna lah. Kalium klorida ke, kalium bromida ke, kalium iodida semua tidak berwarna. Tetapi bila dia berubah menjadi perang tu, kita tahu ini adalah
iodine lah. Sebab apa? Kita confirmkan. Ni dia confirmkan dengan larutan kanji ditambah mendahkan biru tua terbentuk. Actually dekat sini lah yang kita memang betul-betul confirm that it is iodine yang terbentuk. So, kita tengok pada larutan Y. Okay, ni set 2 Larutan Y, iodida berubah menjadi iodine. Nampak negative sign? So, bermaksud iodida derma elektron. Okay, tapi dia tak derma satu sahaja. Sebab apa? Sebab ni ada 2 kat sini. So, sini 2 iodida derma 2 elektron. Tapi tak boleh tulis macam tu pula. Kita pindahkan elektron itu ke kanan. Okey. Lepas tu, so iodida ini mengalami pengoksidaan. Okey. Dan dia adalah ejen penurunan. Ini sama exactly macam dalam video yang saya terangkan sebelum ini. Yang kedua ni, lepas tu elektron tu bergerak ke larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, apa yang berlaku adalah manganat 7 berasid. Ingat saya kata manganat 7 berasid. Maksudnya ada H+, akan terima elektron. Kenapa satu elektron? Sebab charge dia negatif. Satu negatif. Okey. So, dia akan menjadi ion mangan dan juga air. Okey, kita seimbangkan persamaan ini yang seperti saya dah buat dalam video sebelum ini. Okey. Kita seimbangkan oksigen, lepas tu hidrogen. Lepas tu kita seimbangkan bilangan elektron. Ini saya dah tercicir charge dia ni. Ini 2 positif ni. Okey, so kat sini dia akan terima 5 elektron. So, ion manganat 7 ini telah mengalami penurunan dan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Itulah yang berlaku. So, kita now dah faham situasi yang berlaku dalam kedua-dua set. Kita pun jawablah soalan. Okey. Nak jawab macam mana? Saya akan buka satu lagi kertas supaya nak boleh conteng kan. Okey, so saya akan conteng di sini supaya you nampak apa yang saya buat. So sekarang kita nak menjawab soalan ini. Cadangkan larutan X dan larutan Y. Okey, kita tak boleh cadangkan ion ferrum 2 dengan Y tadi ion iodida. Kita kena sebut nama kita kena tulis the whole thing lah. Okey, contohnya maksud saya adalah, kita jawab soalan satu ni dulu Ini test pad awak seolah-olah awak jawab soalan SPM 2019 ni. 1. Awak jawab macam ni je. X. Apa dia? Letaklah larutan ferrum 2 sulfat. Sebab yang ini yang kita biasa guna kat makmal. Tak nak ferrum 2 sulfat? Boleh. Asalkan dia ferrum 2. Belakang ni ferrum 2 nitrat boleh. Ferrum 2 klorida boleh. Jangan guna larutan ferrum 2 karbonat. Karbonat tak boleh sebab dia bukan larutan garam larut. Dia garam tak larut. So, it won't form larutan pun. So, yang ini boleh jadi ferrum 2 sulfat, ferrum 2 nitrat, apa lagi? Ferrum 2 klorida. Inilah yang biasa. Ni saya ditokan je lah awak jangan buat macam ni. Either one of this. Okey. Yang Y pula apa? Y adalah, tadi kita sebut, ion iodida. So, biasanya kita guna larutan kalium iodida. Kalau awak tak suka kalium iodida, awak nak guna natrium iodida pun tak ada masalah. Asalkan belakang dia adalah iodida. Okey. So, kita dah jawab soalan X dengan Y. Dia kata untuk setiap set eksperimen, nyatakan bahan yang dioksidakan. Okey. Untuk memastikan jawapan you tersusun dan kemas, tulis ni. Set 1. Okey. Ini soalan 2 Set 1, soalan 2 ni. Bahan yang dioksidakan. Nokta bertindih.
Apa bahan yang dioksidakan? Maksudnya bahan yang mengalami pengoksidaan. Kita dah tahu ini kan. Set 1 ni tadi. Saya tak tulis. Ini set 1. Okay. So, bahan yang dioksidakan adalah Fe2 tu lah. So, Fe2 positif. Boleh tak saya tulis larutan ferrum 2 sulfat? Boleh. Okay. Lepas tu, soalan dia yang seterusnya. Tulis tengah persamaan bagi tindak balas pengoksidaan, which kita dah tulis. So, saya nak senang. Saya copy je. Saya paste. Alamak, tak boleh paste kot. Boleh. Okay, so saya copy dan saya paste sahaja. Ini apa ni? Ini adalah setengah persamaan pengoksidaan. Saya tulis ke bawah sebabnya tak nampak bila buat split screen macam ni. Tapi awak tak payahlah tulis ke bawah. Tulislah properly. Ini pun saya lebih prefer kalau selang. Supaya jawapan kita tak ada melekat dengan each other. Alamak. Okey. Dan soalan dia yang ketiga, nyatakan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, so kita pun tulislah. Poin 3, ejen pengoksidaan. Siapa tadi? Kita dah label kan? Itulah pentingnya untuk kita macam really understand what's happening dalam cube U tu. Okey, dan ejen penurunan Fe2 positif. Okey, so itu selesai untuk set 1. Sekarang kita nak jawab untuk set 2 dengan soalan yang sama. So, set 2 muat ke saya nak tulis semua ni? Okey, yang pertama dia nak bahan yang dioksidakan. So, untuk set 2, bahan yang dioksidakan adalah apa bahan yang mengalami pengoksidaan tu? Ion iodida kan? So, kita ambil lah iodida. Okay, next. Nombor 2, setengah persamaan pengoksidaan. Which kita dah tulis kat sini. Okay, saya tulis lah 2I minus arrow I2 plus 2 elektron. Ni, yang kita dah tulis ni. Okay. Next, yang seterusnya. Dia nak tahu ejen pengoksidaan. Maksudnya bahan tu mengalami penurunan. So, ejen pengoksidaan kita adalah ion manganat 7. Okay. Kalau you tak tahu, bukan tak tahu macam mana, tak tahu tulis formula ion tu, jangan tulis formula ion. Eja je balik nama ni. Nanti kan kalau kita silap tulis formula, takut nanti kita salah sebab itu. So, tulislah yang macam ni. Ion manganat 7 berasid. Mesti ada berasid dan only dia berfungsi sebagai ejen pengoksidaan. Okey, yang keempat, dia nak tahu apa soalan dia tadi? Ejen penurunan. Ejen penurunan kita siapa? Ion iodida. So, awak boleh tulis I minus. Awak nak tulis larutan kalium iodida pun boleh. Okey. So, nampak tak macam mana cara saya jawab soalan ni? Yang ini saya padam saya takut awak keliru pula. Sebab ini jawab option jawapan tu tadi. Okey. So, jawapan yang saya tulis, kalau perasan, saya tak tulis dalam bentuk perenggan pun. Untuk bagi murid-murid yang tak pernah tahu yang kimia ni boleh tulis macam ni, sebenar-benarnya you boleh tulis macam ni. Tak perlu pun tulis karangan yang panjang-panjang. Soalan esei kimia, inilah cara jawabnya. You dapat jawab soalan tu, nampak tak markah dia macam mana? Tadi dia bagi 10 markah untuk kedua-duanya kan? Okey, macam mana? Ini akan jadi markah pertama, ini markah kedua. Bahan yang dioksidakan sama ada you tulis larutan ferrum 2 sulfat ni, awak tulis kat sini pun boleh. Fe2 positif pun boleh. Okey. FeSO4 pun boleh. So, ini akan jadi markah ketiga.
Then you buat setengah persamaan pengoksidaan markah keempat. Ejen pengoksidaan, awak tak nak tulis formula, awak nak tulis bromin, air bromin, BROMIN. Boleh. Eja boleh, formula boleh. Okey, ni jadi point nombor 5. Ejen penurunan sama juga dengan bahan yang dioksidakan tadi, sama ada awak tulis Fe2 positif ataupun larutan ferrum 2 sulfat. Ini jadi point nombor 6. Untuk set 2, bahan yang dioksidakan sama ada ditulis I- ataupun saya tulislah larutan kalium iodida sebab awak eja. Ataupun awak tulis KI, larutan KI, okey? So ini akan jadi markah ke-7. Lepas tu you tulis setengah persamaan untuk pengoksidaan. Lepas tu you tulis ejen pengoksidaan. Okay, kalau tak nak tulis macam ni, dia akan jadi larutan kalium manganat 7 berasid lah. Kalau nak tulis formula, it should be like this. Ini baru menunjukkan dia berasid. Tapi suggestion saya, since dia dah tulis ejaan, dia dah eja, lebih baiklah you follow ejaan tu supaya you tak silap di mana-mana. Dan yang terakhir adalah ejen penurunan tu. Nampak tak? Kita telah menjawab satu soalan yang 10 markah. Is it impossible untuk dapat 10 markah? No, it is not impossible. So, it is possible untuk kita dapat 10 per 10. Okey, so kita akan tengok dalam video yang seterusnya apa lagi soalan berkaitan dengan pemindahan elektron pada satu jarak. Sekian, terima kasih.